Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu hormati sekalian. So pada pagi ini ada baiknya kita mulakan dulu dengan umul kita Al-Fatihah. Subhanakallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim rabbi zidni ilman. Baik pelajar-pelajar, hari ini kita akan meneruskan tajuk seterusnya dalam subjek substance abuse counselling, dan tajuk hari ini kita akan bincangkan adalah berkaitan dengan prevention program, iaitu program pencegahan. Sebab kita lihat perlunya ada suatu dipanggil program pencegahan agar kita dapat beri kesedaran kepada masyarakat di luar sana bahawa betapa dahsyatnya satu fenomena ketagihan ini yang menyebabkan bukan sahaja pesan itu beri kepada individu, tapi keluarga. Apabila satu keluarga itu telah punah, maka dia akan memberi kesan kepada masyarakat, dan apabila masyarakat juga sudah mengalami orang kata kanser, maka dia akan mempengaruhi sebuah negara itu. Jadi perlu kita sebagai seorang bakal kaunselor perlu memberi program-program kesedaran, iaitu melalui program-program pencegahan agar penyakit ini dapat dicegah. Seperti yang biasa kita dengar bahawa prevention better than cure, maksudnya pencegah itu lebih baik daripada merawat atau mengubati. So hari ini kita akan bincang beberapa topik ataupun model atau teori yang berkaitan dengan pencegahan agar pelajar mendapat satu panduan, satu garis panduan yang lengkap bagaimana nak menjalankan program-program pencegahan ini. Dan pencegahan ini perlu dimuat seawal sekolah rendah sebenarnya, supaya mereka melihat bahawa dadah ini adalah sesuatu benda yang melibatkan musuh negara. Dan kadang-kadang kita sebagai pakar kaunselor yang anti kepada dadah ni untuk buat program-program pencegahan. Tapi jangan lupa mereka yang di luar sana yang terlibat dengan pengedaran dadah, yang menjadi tokan kepada dadah, mereka juga sangat licik rekrut orang-orang baru dalam mengedarkan dadah. Dan selalu istilah kita gunakan di Malaysia ini adalah mereka direkrut untuk menjadi keldai dadah. Jadi kita sebagai orang yang mempunyai sedikit pengetahuan, kita sebarkan, kita kongsikan pengetahuan ini untuk dikongsi bersama untuk pengetahuan masyarakat agar dia mendapat maklumat, dan sekaligus apabila dia boleh maklumat, individu di luar sana dapat membuat pertimbangan dan akhirnya kita harap dia menolak dan menjauhi najis dadah ni. Baik pelajar, hari ini kita akan bincang sikit, kita kongsi slide. Hari ini kita bincang berkaitan dengan prevention program. Jadi pelajar jangan keliru prevention program dengan relapse prevention. So relapse prevention ni adalah sebahagian daripada modul, sebahagian daripada rawatan dan pemulihan dadah. So dalam rawatan dan pemulihan dadah dalam tu ada prevention program. Okay, itu dipanggil relapse prevention program. Tapi prevention ni adalah lebih proses, adalah satu program yang kita lakukan agar pelajar ataupun individu di luar sana tidak terlibat dengan ketagihan ataupun penyalahgunaan bahan ini. Baik, kita akan lihat kepada 5 model. Pertama kita akan lihat kepada general model of prevention. Yang kedua kita akan lihat dari segi information model. Ketiga effective model. Keempat social model. Dan hari ini kita akan tengok integrative model. Dan pelajar nanti bila dibuat buat tugasan berkaitan dengan integrative model, jadi pelajar kaitkan penggunaan model-model ni dah kena pasti. Kadang-kadang kalau kita tengok iklan di ADK, dia menggunakan artis-artis yang popular untuk menjadi duta. Ada yang menjadi duta dan ada sampai bersama dia beri maklumat. Jadi dia banyak pendekatan yang digunakan. Jadi kita lihat ini adalah satu model-model yang digunakan kepada agensi yang terlibat ataupun NGO yang terlibat. Kalau NGO kita di Malaysia ni kita ada pengasih, kita ada pemadam. Kalau agensi kerajaan kita ada anti agensi dadah ADK. Mereka ini perlu saling bekerjasama dan lengkap melengkapi untuk membantas dadah ni. Sebab kita lihat dadah terkawal 2025 ni adalah salah satu iltizam AADK, dan iltizam ini perlu kita dukung bersama-sama NGO yang terlibat dengan dadah secara langsung ataupun tidak langsung, supaya kita melahirkan satu generasi bebas dadah agar
banyak kebaikan dia. Satu, kita boleh melahirkan satu rakyat yang produktif. Duit-duit kerajaan pun kita tidak banyak salurkan kepada program-program pemulihan. Kita banyak boleh salurkan kepada perkembangan-perkembangan supaya negara kita menuju negara yang maju. Baik. Baik. Dalam general model of prevention, kita lihat kepada 3 aspek utama yang dipanggil sebagai the agent, host and context. So the agent itu maksudnya can affect user host differently. Maksudnya agent itu adalah kita lah, individu yang menggunakan. Okey, host itu adalah pengguna kepada dadah tersebut. Itu dipanggil the agent. So drugs itu, maafkan cikgu, agent itu adalah dadah itu sendiri, iaitu bahan penyalahgunaan bahan ataupun dipanggil sebagai bahan psikoaktif itu sendiri. So the agent itu yang merujuk kepada drugs tadi. And then host dia maybe differently susceptible to drug use agent at various time in their life. So host ini adalah pengguna tadi tu. Okay, yang ketiga konteks. So konteks ini adalah the drug user relationship occur within a context of environment. Maknanya kalau kita lihat daripada model yang dicuba dibawa oleh general model ataupun model kuno, dia mengatakan penggunaan dadah ini selain berkaitan dengan the agent, host and context. Agent dadah, itu bahan itu sendiri, substance itu. Host itu adalah individu yang menggunakan ataupun masyarakat yang menggunakan atau kelompok yang menggunakan dadah itu. Konteks itu kita tengok daripada situasi persekitaran itu saling berkaitan. Okay? Saling berkaitan antara satu. Kadang-kadang dadah kita tengok. Satu, dadah itu mungkin senang didapat, accessibility, mudah didapati, tiada pengawalan. Yang kedua, host itu, individu itu juga ada seorang yang suka, dia kurang daya tahan dalam terhadap masalah, dia panggil self-reliance dia rendah, tahap ketahanan diri dia rendah apabila berhadapan dengan risiko, jadi dia mengambil dadah sebagai mengurangkan rasa ketidakseronokan dalam diri dia. Yang ketiga konteks itu environment tu sendiri, persekitaran tu. Kadang-kadang ada yang budaya, macam kita belajar dalam model pertama, ada faktor-faktor budaya sosial yang kadang-kadang mendorong penggunaan dadah itu sendiri. Dari segi seremoni ataupun kita melakukan perayaan-perayaan tertentu. Jadi meminum arak itu dianggap sebagai satu tindakan ritual dalam sesebuah agama itu atau persekitaran itu sendiri yang melihat bahawa arak ini bagi makanan minuman bagi orang yang kaya. Dadah ini adalah salah satu ubat penenang yang boleh menyebabkan kita lebih tenang menghadapi masalah. Jadi konteks itu juga satu elemen yang penting dalam program pencegahan itu. Oleh demikian pelajar, tiga-tiga elemen ini perlu dilihat dengan kesepaduan agar program-program prevention ini dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Okey, ini adalah konteks jadi model maksudnya kita lihat daripada konteks environment environment ni maksudnya kita apa yang kita boleh lakukan, apa yang kita boleh bantu daripada aspek environment. Pertama, federal law, kita boleh menguatkan kuasa undang-undang. Okey, lepas tu kita boleh tengok macam mana alkohol itu di market, okey, macam mana marketing dia. Kalau boleh kita tidak iklankan di TV-TV. Okay, kadang-kadang kita lihat bahawa iklan-iklan TV menggunakan faktor-faktor penyatuan yang mengaitkan alkohol ini dengan lambang kemegahan. Okey, siapa yang minum alkohol ni dia nampak dia picture, dia portray bahawa orang yang minum arak ni adalah orang yang berwawasan. Jadi itu juga faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu boleh terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Jadi portray of alcohol, tobacco and other and the drug of a TV and movie. Okey, kita tengok ni. Okey, dia masuk kat sini. Okey, dia portray dalam TV dan media. Jadi ini adalah faktor environment tadi. Okay, pertama tadi kita perkuat kuasa undang-undang. Kita tengok undang-undang kita dah cukup kuatkah untuk kita membantas penyalahgunaan dadah. Yang tiga, cost. Okay, cost ni maksudnya kadang-kadang cost yang dikenakan terhadap alkohol murah, boleh didapati. Jadi bila benda tu mudah didapati, accessibility dan ataupun dipanggil mudah didapati dan orang kata availability. Accessibility, availability tu maknanya bertambah mudahlah mereka menarik orang untuk menggunakan dadah itu. Okey, cara marketing of alcohol ni cara marketing alkohol. Lepas tu kita tengok pula bagaimana minimum purchase for alcohol macam mana dia purchase ni, maksudnya harga yang begitu boleh beli. Kadang-kadang kalau RM1, RM2 kan. Jadi budak-budak pun boleh beli.
Okey, itu adalah faktor environment. Ini dikatakan dari faktor, kita lihat dari segi environmental influence. Sekarang kita nak tengok juga interpersonal, interpersonal atau hubungan dan societal influence ni. Dan dua ni termasuk, okay, dua elemen ni termasuk di dalam, kalau general model dia termasuk di dalam konteks. Konteks. So, konteks itu melihat daripada faktor persekitaran dan bagaimana perhubungan sosial. So yang kedua kita lihat dari segi individual influence. So individual influence. Okay, individual influence ini yang kita tahu ini adalah punca-punca dia, dan apabila kita tahu punca itu, maka kita akan melakukan program-program pencegahan yang boleh mengelakkan punca itu terjadi. Itu maksud dia. Baik. Kita tengok apakah yang kita tengok apakah faktor-faktor yang influence. Pertama sekali, personal situation. Okay, personal situation ni situasi personal tadi, individu itu, dan pengaruh ibu bapa juga mempengaruhi. Jadi community, okay, ini adalah lebih kecil. Peer rakan sebaya, sekolah, polisi-polisi sekolah, kadang-kadang ada polisi sekolah yang membiarkan saja, tak begitu ketat, dan kadang-kadang ada menganggap arak itu sebagai suatu dibenarkan apabila ada majlis-majlis kerajaan di sekolah. Okay, law and enforcement lah, macam undang-undang tempatan, adakah tegas atau tidak. Dan dia mempengaruhi, dia akan mempengaruhi semua ini, dia akan mempengaruhi genetik, interpersonal and peer resistance skill. Okay, akan mempengaruhi perhubungan personal rakan sebaya, attitude and belief, dan mempengaruhi personality trait, dan dia akan mempengaruhi individu itu. Okay, dia akan mempengaruhi individu itu tersebut. Maka pelajar kita lihat bahawa bagaimana faktor environment, interpersonal dan individu mempengaruhi individu. Jadi bila kita nak merancang sesuatu program berkaitan dengan pencegahan, elemen-elemen ini atau punca-punca faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu boleh terjebak, maka kita perlu ambil kira dalam program kita nak merancang program pencegahan. Baik. Yang kedua, kita ada informational model. So information model ni cikgu terangkan secara sepintas lalu ataupun secara generalnya, kita kena faham bahawa manusia itu perlukan maklumat. So bila ada maklumat, ada pengetahuan, jadi manusia itu berpengetahuan, jadi dia tahu nak menolak atau tidak. Jadi kalau kata manusia itu tak ada maklumat, jadi dia keliru. Jadi dia sukar untuk buat keputusan. Jadi biasanya orang yang membuat keputusan yang salah itu apabila ia tidak mendapat maklumat yang sepenuhnya. Jadi perlu kita memberi maklumat. Jadi information model ini, iaitu model informasi ini, adalah satu model yang menerangkan bahawa betapa pentingnya maklumat itu disebarkan agar lebih ramai orang tahu tentang kebukaan dadah ni, maka orang tidak akan mengambil dadah. Ini dasar information model. Dia macam ni, maksudnya information model ni macam ni. Pertama, information dia negatif, effect dia drug. Maksudnya kita memberikan informasi. Kita memberikan informasi, jadi dalam program pencegahan itu adalah kita menyebarkan seberapa banyak maklumat dalam medium yang ada dengan menggunakan cara yang paling kreatif agar maklumat itu sampai kepada sasaran. Okey, sasaran ni siapa? Semua individu. Okey, tapi kita perlu lihat, macam kanak-kanak mungkin kita tidak boleh membaca. Jadi kita gunakan maklumat dalam bidang drama ke, melalui kartun ataupun melalui persembahan. Kalau orang dewasa, macam mana kita nak salurkan maklumat? Mana sasaran untuk menyampaikan maklumat itu perlu kreatif dan kena pada audiens tu. Kalau kata orang yang berumur senior, okey, orang yang remaja, belia, kanak-kanak, macam mana kita nak menyampaikan maklumat itu. Dan cara kita develop sistem juga itu penting. Jadi dalam model information ini maknanya menunjukkan kepada kita bahawa apabila kita menyampaikan informasi tentang kebukaan dadah, kesan-kesan yang kebukaan dadah, jadi dia akan membentuk attitude individu itu, iaitu benci kepada dadah. Jadi kita benci kepada sesuatu itu kerana kita mendapat maklumat yang tidak baik terhadap bahan tersebut. Jadi apabila dia membentuk sikap membenci dadah itu, maka individu akan menolak dadah itu sebab dia sudah dapat maklumat. Dan kita lihat ramai yang kadang-kadang terlibat dengan dadah sebab kadang-kadang dia ada perasaan ingin mencuba. Kan? Dia ada cuba. So perasaan ingin mencuba itulah yang menyebabkan dia mengambil dadah. Jadi mula-mula suka-suka.
tak ada maklumat kan. Jadi suka-suka dia tengok daripada pandangan dia sahaja. Oh, ambil dadah ni nampak kita lebih tenang, nampak kita lebih berani, nampak kita lebih confident, dia ambil. So bila dia ambil, dia ada satu dipanggil positive information about the drugs. Jadi informasi yang positif, dia ada satu tanggapan yang positif terhadap dadah itu, maka dia akan ambil dadah tu. Tapi dia tidak tahu kesan yang buruk selepas menjangka masa yang panjang. Jadi dia dah jadi lama-lama dia dah habis-habis. Dia habit kan susah nak ubah. Jadi dia terus jadi penagih dadah, drug addict. Jadi kalau kita gunakan model ini, boleh kita memberi informasi kepada mereka, kepada individu, kepada mereka supaya mereka sedar bahawa kesan buruk jangka panjang ambil dadah membentuk attitude, sikap masyarakat yang benci pada dadah dan akhirnya dia akan reject drug, maksudnya menolak dadah itu sendiri. Itu adalah information model. Dan kita lihat kita bagi tahu dia apakah kesan-kesan kepada dadah itu. Mungkin dadah itu kita boleh bagi kesan dia kepada fizikal dan mental kita. Dadah itu juga memberi kesan kepada bagaimana dia memberi kesan kepada family dan society, dan juga ada legal maksudnya aspek undang-undang. Maka bila kita nak menyampaikan berkaitan dengan maklumat dadah itu, kita kena masukkan elemen-elemen ni. Bukan saja mempengaruhi fizikal dan mental individu itu, tapi ia juga memberi kesan kepada family and society, and then the legal aspect and enforcement of drug and others. Macam mana peruntukan undang-undang apabila dia ambil. Bayangkan kalau pelajar kena tangkap, bagaimana masa depan pelajar? Okay? Kalau dia seorang pelajar, anak, dia akan menghancurkan harapan ibu bapanya. Kalau dia seorang suami, dia akan menghancurkan harapan pasangan dia dan anak-anak dia. Bayangkan. Jadi bila kita bagi dia maklumat-maklumat sebegitu, supaya dia akan nampak daripada perspektif yang lebih jelas tentang bahaya dadah ini. Jadi mungkin dengan harapan bila kita memberikan maklumat itu, individu tidak akan mengambil dadah. Ini maksud information model. Okay? Seterusnya, kita lihat pula effective model. Efektif model percaya bahawa mereka yang mengambil dadah ni adalah mereka yang individu yang mempunyai konsep kediri, harga diri, jati diri yang lemah. Okay? Mereka tidak pandai nak membuat keputusan. Mereka juga seorang yang kurang kemahiran gaya bertindak apabila berhadapan dengan situasi. Jadi dalam keadaan ini, dalam efektif model ini, kita percayai mereka yang mengambil dadah ini adalah mereka yang kurang confident. Mereka yang mudah dipengaruhi, mereka tak pandai nak berkomunikasi atau menolak dengan secara tegas, dan mereka tak tahu nak buat keputusan, dan mereka kadang-kadang tidak suka mengambil tanggungjawab. Jadi ini adalah pendapat daripada model efektif. Dan memang dalam kajian menunjukkan bahawa mereka yang banyak terlibat dengan dadah ini adalah mereka yang bukan sahaja tidak ada maklumat, tetapi mereka tidak ada daya bertindak, kemahiran bertindak, coping skill, ataupun assertiveness, maksudnya ketegasan untuk menolak dadah itu. Jadi kita ajar dia dalam model ini, kita cuba mengajar dia untuk bagaimana dia belajar untuk membuat keputusan, menyelesaikan masalah, problem solving, and then coping skill. Dan kita ajar dia supaya ia mempunyai yang dipanggil sebagai ketegasan diri yang baik, the good assertiveness. Okay? Dan bila dia ada ketegasan diri, dan dia ada coping skill yang baik, dia ada bagaimana nak membuat keputusan yang baik, maka dia akan menolak dadah itu. Dia akan menolak dadah. Jadi model ini mengajar individu itu untuk meningkatkan social skill dan self-esteem. Jadi bila dia meningkat dalam self-esteem, maksudnya bila dia ada menghadapi masalah, tidaklah dia mengambil dadah untuk mengurangkan perasaan stres dia. Stres ni tak nak boleh halang. Okay, dia datang dengan tanpa kita minta. Kita tak boleh kata, aku tak nak stres lah hari ni. Tak boleh. Situasi stres akan datang. Cuma bagaimana kita menghadapi stres itu yang penting. Jadi, kita kena kawal diri kita, iaitu bagaimana dia mengajar kita bila berhadapan dengan satu situasi, kita jangan takut berhadapan dengan masalah itu. Jadi yang penting kita kena hadapi dengan masalah itu dengan strategi. Jadi kita ajar klien kita, model yang kita nak bawa, model efektif ini mengajar individu itu bagaimana bila berhadapan dengan situasi yang sukar atau situasi yang panggil stressful situation. Jadi klien itu ada satu dipanggil kemahiran daya tindak yang baik, dan perlu ada dipanggil sebagai problem solving. Okay?
dia ada solution bagaimana berhadapan dengan masalah dan sekaligus meningkatkan daya komunikasi dan assertiveness. Jadi meningkatkan social skill itu. Jadi uh, mereka ni dalam effective model ni mereka melihat mereka yang terlibat dengan gejala disiplin di sekolah, individu yang mempunyai low achievement in the academic, mereka yang mempunyai masalah-masalah keluarga ataupun suka mengasingkan diri, tidak suka berkawan, pemalu. Mereka ini adalah kalau kita tengok kajian-kajian lepas ataupun kajian-kajian literatur dulu, mereka ini adalah golongan-golongan yang berisiko dan mereka ini mudah terdedah dengan penyalahgunaan dadah dan penagihan dadah. Jadi kita ambil golongan ini, jadi dengan effective model kita ajar dia macam mana nak meningkatkan keyakinan diri. How to enhance your self-confidence and social skill tu. So kita ajar dia, kita buat modul-modul yang boleh mengajar mereka untuk enhance self-esteem and social skill. Ini adalah effective model. Okay? Kita cuba membantu klien kita teknik-teknik dan kemahiran yang boleh meningkatkan self-esteem dan social skill agar apabila mereka berhadapan dengan masalah, mereka tak simply ambil dadah. Mereka tak mudah-mudah ambil dadah untuk release their tension. So ada cara lain lagi. So kita banyak cara-cara lagi yang kita boleh membantu mereka agar mereka melihat dunia ini sebagai satu sumber masalah itu sendiri adalah sesuatu peluang mereka untuk mencipta satu peluang-peluang yang baru. Okay? Jadi kita antara aktiviti yang di design ataupun dirangka seperti aktiviti macam mana kita melatih remaja itu supaya mereka lebih bertanggungjawab dalam setiap tindakan yang diambil. Jadi kita kena pasti apakah bakat-bakat dan kemahiran yang boleh dikembangkan dalam remaja. Dan kita bawakan di tempat yang betul. Sebab setiap manusia ni kita percaya bahawa mereka ada potensi yang berbeza. Jadi kita cuba bantu remaja bagaimana dia nak kembangkan skill. Bagaimana dia nak kembangkan dia punya talent di tempat yang betul. And then planting affection, mutual respect with family member and others. Jadi kita ajar juga bagaimana individu ini duduk dalam satu masyarakat yang sebenarnya kita saling memerlukan antara satu sama lain. Jadi apabila kita perlukan satu sama lain, jadi mesti you respect each other. Respect each other. Maksudnya kita kena saling menghormati. Jadi salah satu tindakan untuk kita menghormati orang ada jangan mengambil dadah. Sebab bila kita mengambil dadah, kita mengambil bahan terlarang, jadi dia akan merosakkan diri kita. Bukan diri kita saja pelajar, tapi sebenarnya dia telah merosakkan masyarakat. Kadang-kadang kita berompak, ambil duit, terpaksa. Dan kita masa tu dah tak boleh fikir secara rasional apabila kita dalam keadaan withdrawal effect tadi. Kesan pembunuhan yang sangat. Jadi kita tak boleh nak fikir rasional. Jadi kita terpaksa kadang-kadang sanggup membunuh. Jadi kita ajar mereka bagaimana mewujudkan rasa kasih sayang dan perhubungan saling menghormati antara satu sama lain supaya hidup kita jadi lebih harmoni. Dan kita perlu sayang juga diri kita. Okey, mana mungkin kita akan sayang orang lain kalau kita tidak bermula dengan diri kita. Jadi kita pupuk kasih sayang dan hormat pada diri. You must come first with your self-respect and self-love. Love yourself first. Jadi kalau kita ada respect dengan diri kita, hormat diri kita, sayang diri kita, kita tidak akan ambil dadah. Kita tidak akan mengambil sesuatu yang boleh menghancurkan diri kita. Dan apabila kamu dah sayang diri kita, and then continue and deal with dengan respect each other, loving each other. Jadi ia bermula dengan diri sendiri. Jadi inilah model yang kita nak bentuk dalam effective model. Okay, kita menggunakan model efektif ini untuk kita membantu diri kita. Okay, dan social ini kita tahu adalah kita menjadikan seseorang yang boleh jadikan role model. Ini kalau kita lihat banyak kalau di Malaysia sendiri AADK mengambil artis-artis. Contohnya cikgu lihat baru-baru ni dia mengambil Aiman Tino sebagai satu figure, public figure dalam kalangan remaja yang melihat Aiman Tino ini popular di kalangan remaja. Jadi dia mengambilkan Aiman Tino itu sebagai duta untuk menyampaikan bahaya dadah. Ini adalah sebagai dikatakan social model. Ataupun dia mengambil Siti Nurhaliza ataupun pelakon-pelakon yang terkenal untuk dijadikan model. Bahawa dia menunjukkan bahawa kalau kita nak jadi hebat, kita tolak dadah. Jadi kita tengok Siti Nurhaliza berjaya, Aiman Tino seorang figure kepada remaja. Jadi dia sama-sama menolak dadah. Jadi mereka peminat-peminat Aiman Tino, ada peminat Siti Nurhaliza, ada artis tertentu terdorong untuk mengikut artis-artis ini yang tidak dadah, yang tidak mengambil dadah dan dia mengatakan bahawa hidup sihat tanpa dadah. Jadi dia tak ambil dadah. Jadi sekarang ni kalau kita tengok kadang-kadang banyak juga artis yang terlibat dengan dadah.
Kadang-kadang mereka yang mengambil dadah ini juga kadang-kadang terikut-ikut dengan budaya artis tadi tu. Sebab artis pun ambil dadah kan. Jadi itu adalah idola mereka. Jadi idola dan role model ini sangat penting dalam membentuk karakter tadi tu. Jadi kita kena wujudkan, kena lahirkan satu artis-artis yang bebas dadah, beci dadah supaya anak-anak muda terutamanya remaja okey, yang mudah terikut dengan artis ini, mereka mencontohi sifat-sifat yang baik yang ditunjukkan oleh artis yang dijadikan sebagai role model tadi. Okey. Jadi dalam social model ini kita menggunakan orang-orang yang mempunyai public figure ataupun kita latih abang-abang polis ya. Okey, pergi ke sekolah, pakai baju smart-smart pakai baju seragam kan. Tunjuk abang polis yang handsome, kalau kakak polis saja kita bagi ceramah tentang dadah dan bagi tahu hidup kita akan lebih baik tanpa dadah. Jadi abang menjadi polis yang bersegak ini kerana abang menolak dadah. Ya, banyak kan kalau dilakukan di sekolah-sekolah sekarang ni cikgu lihat banyak dihantar pegawai-pegawai ADK ataupun polis yang bahagian narkotik yang mana mereka menampilkan mereka yang ada satu appearance yang bagus, satu penampilan yang bagus yang boleh menarik minat, terutama remaja lah terutama remaja. Sebab remaja ni dia memang mencari identiti. Jadi dia suka mencari identiti salah satu yang remaja suka mencari identiti adalah dengan melihat role model. Itu sangat penting. Okey. Dan ini adalah banyak yang dilakukan antara program yang dilakukan di University State adalah DARE program, iaitu Drug Abuse Resistant Education. Education tapi diselitkan juga yang bagi ceramah. Contoh yang bagi ceramah tu bukanlah cikgu yang garang-garang. Macam cikgu dulu di sekolah, boleh je kita bagikan kesedaran tu tapi kita panggil polis, kita panggil artis yang menyampaikan. Kadang-kadang maklumat yang disampaikan tu sama je. Tapi bila orang yang lain yang menyampaikan tu, dia akan memberi dia panggil impact factor tau. Ada faktor-faktor lain lagi. Dia macam ada push factor bagi ada lagi macam lebih untuk mendatangkan kesedaran dan tarikan untuk kesedaran tu lebih tinggi. Contoh maklumat yang cikgu sampaikan sama je. Tapi bila kita panggil orang-orang yang nampak ada public figure, nampak lebih popular, jadi itu lagi memberi kesan yang lebih mendalam. Dia punya impact max. Dia bagi panggil dia punya impact tu lebih tinggi berbanding dengan kadang-kadang cikgu suka marah-marah, jangan ambil dadah kan, macam ni marah-marah betul-betul. Jadi tak bagi kesan sangat kepada pendengar tu. Kita panggil orang-orang yang ada public figure yang bagus untuk dia menyampaikan tentang bahaya dadah ni. Dia lebih berkesan sebenarnya. Dan kalau kita tengok integratif model ini adalah yang menggunakan 5 elemen psychosocial component, iaitu bila kita membuat program perancangan, kita akan melibatkan individu itu sendiri, rakan sebaya, family, sekolah dan community. So ada 5 komponen yang kita gunakan dalam integratif model, maknanya bila kita menggunakan program pencegahan ini, kita tidak melihat kepada faktor-faktor tertentu saja, tapi kita melihat 5 faktor utama yang menyumbang kepada sasaran program pencegahan itu. Jadi program-program yang dirancang itu lebih melibatkan individu, rakan sebaya, peers, family, keluarga, sekolah itu sendiri sebab ramai remaja ataupun kanak-kanak berada di sekolah. Jadi lebih banyak kelompok di sekolah. Kita buat program-program di sekolah dan community. Jadi dia lebih praktikal dan kita boleh wujudkan satu kerjasama pintar antara sekolah dengan agensi, antara kaunselor, family agar kerjasama ini mendatangkan beberapa manfaatlah kepada sekolah dan masyarakat dan seterusnya negara. Banyak program. Okey, itu MPP involve MPP ni macam Midwestern Prevention Program ini kalau kita tengok di United States dia bekerjasama. Di Malaysia pun sebenarnya ada dia ada juga program-program. Contohnya di sekolah di bahagian pencegahan dadah kadang-kadang dia buat satu program sampai pergi kebangsaan, contohnya nasyid. Nasyid berkaitan dengan bahaya dadah. Ada juga di Kibarat, Boria, Sajak tentang dadah ini. Memang sudah ada di peringkat sekolah lagi kesedaran itu dalam bentuk program. Program-program di sekolah. Cikgu tak pasti, masa zaman cikgu dulu, cikgu mewakili tim nasyid. Tim nasyid pergi sampai peringkat kebangsaan. Okey, nasyid yang kita bawa tu ada 2 lah, tapi dia punya tema adalah bentuk irama padang pasir. Kita nyanyi lagu, kita cipta satu lagu hidup bahagia tanpa dadah kan. Dengan solat benteng, ada 2 nasyid yang seketika itu iaitu solat benteng kepada pramuka, yang 2 hidup bahagia tanpa dadah. Jadi 2 nasyid kita bawa, kita cipta dengan ustazah dengan tim nasyid. So kita pun buat pertandingan nasyid sampai peringkat kebangsaan. Sampai peringkat kebangsaan kita tak menang, tak ada rezeki
Dia tak ada rezeki sampai peringkat kita, kalau KL peringkat kita panggil peringkat zon. Lepas peringkat zon kita pergi peringkat daerah peringkat daerah pun kita lepas tu baru peringkat kebangsaan. Jadi peringkat zon kita menang, peringkat daerah kita menang dan pergi banyak lepas tu kita pergi sana bukan je nasyid je. Ada Dikir Barat, apa lagi? Kita ada Boria, kita ada Sajak. Jadi semuanya tema dia sama tentang bahaya dadah. Tapi disampaikan dengan pelbagai. Itu dilakukan dalam komuniti sekolah. Masyarakat pun boleh. Masyarakat kita turun kepada masyarakat, kita buat program-program, sukarelawan, kita buat program-program gotong royong sambil-sambil menyampaikan maklumat. Ini adalah antara program yang kita boleh lakukan dalam integratif model. Dan sebagai kesimpulan, sebagai kesimpulan, cikgu baca in the United States, researchers in the field are consistent research for various methods of dealing with the drug problem. The result of the study, there are various models of drug prevention education that apply in the society. Various alternatives exist for those who want to carry out drug education program to tailor the program to their target group. Maknanya, kesimpulannya untuk kita berhadapan untuk kita nak jadikan program pencegahan ini ada lebih baik, kita kena gunakan pelbagai model dan pelbagai medium untuk kita sampai kepada target grup kita ataupun kumpulan sasaran kita. Jadi itu adalah sebesikit berkaitan dengan itu adalah sebesikit terhadap model-model pencegahan, iaitu ada dapat general model of prevention, yang melibatkan tentang the agent, iaitu dadah itu sendiri, host dan konteks, macam mana ia saling berkaitan antara satu sama lain. Jadi bila kita nak buat program pencegahan, 3 aspek ini kita kena lihat dengan lebih mendalam. Yang kedua adalah kita lihat kepada general model of prevention dan information model. Yang ketiga adalah effective model yang lebih kepada peningkatan kata self confidence dan social skill. Social model, role model, kita gunakan role model yang bagus, ada yang public figure yang bagus untuk dijadikan role model kepada remaja. Jadi integratif model adalah kepada elemen pertama individu, rakan sebaya, keluarga, masyarakat dan juga sekolah dan masyarakat. Ada 5 integratif model yang kita perlu lihat untuk kita memberdaya usahakan supaya dia lebih kolektif dan juga lebih komprehensif, lebih menyeluruh agar kita dapat sampai ke target group kita. Jadi kita kena saling program. Jadi cikgu ada bagi kamu tugasan yang kita akan bincang pada hari insya-Allah hari Rabu ni, kita bincang apakah program yang kamu nak jalankan. Dan bila kamu nak jalankan program tu, kita akan laksanakan tentang apakah bila kita dah tu kita akan bentangkan tentang apa model yang awak gunakan. Okey, setakat situ saja dulu kita punya perbincangan. InsyaAllah kita akan sambung lagi kelas kita dan kita tutup dulu dengan tasbih kifayah dan suratul As. Okey, sekian, terima kasih.